Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada hadirin dan hadirat sekalian. Selamat datang ke siaran rakaman Speaker Corner episod 16 pada hari ini. Saya Siti Mariam adalah merupakan moderator anda untuk episod hari ini. Sebelum kita melanjutkan ke slot Speaker Corner, izinkan saya memperkenalkan panel speaker kita pada hari ini, iaitu saudari Magdalene Ovia Anak Dapi atau lebih mesra dikenali sebagai Ovia. Ovia merupakan pelajar yang berasal daripada Sarawak dan merupakan pelajar lepasan STPM. Ovia juga merupakan pelajar Bachelor Science Horticulture tahun kedua. Untuk pengetahuan semua, tajuk yang akan dibawakan oleh Ovia pada hari ini sangat menarik, iaitu Strawberry Tanah Rendah. Maka tanpa melengahkan lagi masa, saya mempersilakan Ovia untuk meneruskan perkongsian pada hari ini. Hai dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam episod 16. Nama saya Magdalene Ovia Anak Dapi. Saya adalah panel anda untuk hari ini. Tajuk perkongsian saya adalah Strawberry Tanah Rendah. Sebelum saya memulakan perkongsian saya ingin menjelaskan mengapa saya rasa topik ini menarik. Perkara pertama yang kita ingat kalau kita terdengar perkataan strawberry adalah, strawberry ini sesuai ditanam di kawasan yang beriklim sejuk. Kalau di Malaysia, kita akan beranggapan kalau di Malaysia sesuai strawberry ini ditanam di kawasan tanah tinggi. Jadi automatik kalau kita ingat strawberry, kita akan ingat Cameron Highland. Dan tidak dinafikan juga penghasilan strawberry di Malaysia kebanyakannya adalah dari Cameron Highland. Tetapi dengan adanya kejayaan pembukaan ladang-ladang strawberry di kawasan tanah rendah, misalnya yang ada di Terengganu, Melaka, Sarawak dan beberapa negeri lain, ini dapat membuktikan bahawa tanaman strawberry juga boleh ditanam di kawasan tanah rendah. Sebab utama mengapa strawberry ini berjaya ditanam di kawasan tanah rendah adalah kerana pemilihan varieti strawberry yang sesuai. Oleh itu, saya mulakan dengan memperkenalkan ciri-ciri tumbuhan strawberry secara umum. Nama saintifik tumbuhan strawberry adalah Fragaria X ananasa yang berasal dari keluarga tumbuhan Rosaceae. Fragaria X ananasa merupakan spesies hybrid dari genus Fragaria. Tumbuhan strawberry juga merupakan sejenis tumbuhan herbaceous plant yang tumbuh mencapai ketinggian sekitar 15 hingga 20 cm. Kanopi pokok pula selebar 20 hingga 40 cm. Tumbuhan strawberry juga merupakan sejenis tumbuhan hermaphrodite. Apa maksud hermaphrodite? Hermaphrodite adalah tumbuhan yang menghasilkan bunga yang mempunyai bahagian reproduktif jantan dan betina pada bunga yang sama. Contoh paling senang adalah bunga raya. Kalau kita boleh tengok dari bunga raya, kita boleh nampak male stamen dan female pistil ada pada bunga yang sama. Seterusnya, saya akan memperkenalkan beberapa varieti yang sesuai untuk ditanam di kawasan tanah rendah. Contohnya adalah Japanese Sweet Charlie, JSC. Terusnya Royal LT, Albion, JB Sweet, Kamarosa, Festival, Shogun, K-pop, iaitu benih dari Korea Selatan dan banyak lagi. Tetapi varieti yang paling popular di kalangan pengusaha strawberry tanah rendah adalah JSC dan Albion. Untuk penanaman strawberry tanah rendah, pemilihan varieti adalah sangat penting kerana setiap varieti mempunyai daya ketahanan yang berbeza pada cuaca panas dan persekitaran di kawasan tanah rendah.
Justru, pemilihan variti yang sesuai dapat meningkatkan peratusan keberhasilan penanaman di tanah rendah. Seterusnya, saya akan menerangkan sedikit tentang perbezaan variti stroberi. Aspek yang pertama adalah buah. Setiap variti akan menghasilkan saiz dan bentuk buah yang berbeza. Seperti yang kita boleh nampak dalam gambar raja, stroberi ini berbentuk oval, globus konik, long konik, naked, long wedge, short wedge. Okay, kalau berdasarkan aspek saiz dan bentuk buah dari variti yang saya sebut sebelum tadi, JSC akan menghasilkan buah yang bersaiz kecil, manakala Albion akan menghasilkan buah bersaiz besar. Okay. Untuk warna buah, perbezaan dari warna buah. Secara lazimnya, buah stroberi kalau dah matang, dia akan berwarna merah secara menyeluruh. Tapi ada variti, contohnya JSC, walaupun buah tersebut dah matang, kawasan atas stroberi ini tetap akan kekal berwarna putih. Dan juga ada beberapa variti dari negara Eropah yang mereka tanam, walaupun buah tu sudah matang, tetapi buah tersebut tetap berwarna putih. Itulah yang menjadi keunikan buah stroberi. Okay. Seterusnya adalah perbezaan daripada rasa buah tersebut. Okay. Lazimnya rasa buah stroberi adalah masam-masam manis. Tapi kalau kita makan variti yang menghasilkan buah yang manis, rasa dia manis saja. Ada yang akan rasa masam saja. Seterusnya, perbezaan variti dari warna bunga. Okay. Kebiasaannya, kebanyakan variti akan menghasilkan bunga yang berwarna putih. Tetapi ada juga beberapa variti lain akan menghasilkan warna bunga stroberi, contohnya warna pink dan warna merah. Okay. Variti yang menghasilkan bunga berwarna pink dipanggil Toscana, dan variti yang menghasilkan bunga berwarna merah dipanggil Ruby Ann. Okay, untuk pengetahuan, Ruby Ann dan juga Toscana juga boleh ditanam di kawasan tanah rendah, tapi kurang popular lah di kalangan pengusaha stroberi. Kebanyakannya ditanam sebab hobi. Okay, seterusnya, perbezaan variti dari aspek tempoh penghasilan buah. Okay, terdapat dua jenis kategori penghasilan buah stroberi. Kategori pertama adalah variti tersebut menghasilkan buah sepanjang tahun tapi dalam kuantiti yang sedikit. Contohnya JSC. Dan kategori kedua merupakan variti stroberi yang berbuah pada satu tempoh ataupun pada satu bulan tetapi dalam kuantiti yang banyak. Contoh stroberi yang berada dalam kategori ini adalah stroberi yang tergolong dalam kategori June bearing strawberry. Okay. Pengusaha stroberi tanah rendah akan lebih gemar untuk menanam variti buah yang akan variti stroberi yang akan berbuah sepanjang tahun. Macam saya cakap tadi, JSC. Okay. Kekurangan jika tanam stroberi di kawasan tanah rendah. Kekurangan yang pertama adalah saiz buah adalah lebih kecil berbanding penghasilan stroberi di kawasan tanah tinggi. Ini perbezaannya kita boleh nampak dari contoh yang saya sebut tadi adalah variti Albion. Kalau variti Albion ni ditanam di kawasan tanah tinggi, saiz average dia adalah lebih besar daripada average saiz yang kita tanam di kawasan tanah rendah. Okay. Seterusnya, bentuk buah yang dihasilkan di kawasan tanah rendah juga kurang konsisten.
ataupun dengan kata lain kurang sempurna macam di tanah tinggi. Seterusnya, saya akan memperkenalkan beberapa kaedah penanaman yang sesuai untuk tumbuhan stroberi. Kaedah pertama adalah penanaman atas batas di kawasan tanah yang sesuai. Kaedah kedua adalah kaedah hidroponik. Ketiga adalah kaedah fertigasi. Dan keempat, kaedah penanaman dalam pasu atau polybag. Kalau kaedah hidroponik dan fertigasi adalah lebih popular di kalangan pengusaha stroberi yang mahu menghasilkan stroberi dalam skala yang besar. Manakala kaedah penanaman dalam pasu atau polybag popular di kalangan penanam yang mahu menanam stroberi dalam skala yang kecil ataupun hanya untuk hobi. Oleh itu, dalam sesi ini saya akan berkongsikan kaedah penanaman stroberi dalam pasu. Okey, cara semaian. Stroberi boleh disemai melalui dua cara, iaitu dari biji benih dan seterusnya dari sulur anak. Okey, mulanya saya akan menerangkan sedikit cara semaian dari biji benih. Okay. Media tanaman yang sesuai untuk tanaman stroberi adalah kita guna sepenuhnya kokopit ataupun peat moss ataupun tanah campuran bersama kompos. Tetapi media tanaman yang digemari yang selalu digunakan oleh pengusaha-pengusaha ladang stroberi tanah rendah, mereka lebih gemar menggunakan media tanaman kokopit sebab media tanaman ini mempunyai keupayaan untuk mengekalkan air dengan lebih lama. Okay. Cara pertama adalah isi pasu atau bekas semaian dengan media tanaman. Kedua, tabur biji benih atas media tanaman. Pastikan ada jarak. Bermaksud kita janganlah tabur biji benih tu rapat-rapat sebab ini kita nak memudahkan proses pemindahan anak pokok tu apabila dia dah cukup besar. Langkah yang ketiga adalah siram dengan air secukupnya. Pastikan media sentiasa lembap. Tapi saya ingatkan juga ini langkah ketiga ialah siram dengan air secukupnya. Pastikan media sentiasa lembap. Elakkan menyiram media sampai air itu terlalu basah, media tu terlalu basah untuk mengelakkan akar daripada rosak. Okay, langkah keempat ialah letakkan di tempat yang teduh tetapi terang. Bermaksud cari tempat yang sesuai, contohnya letak di dalam rumah hijau ataupun cari tempat yang tak menerima direct sunlight. Langkah terakhir adalah apabila anak pokok tersebut telah menghasilkan 3 hingga 4 daun, kita sudah boleh pindahkan anak pokok tersebut ke pasu yang sesuai. Tapi kalau dari langkah kedua kita dah awal-awal kita letak satu pasu tu satu biji benih, jadi langkah kelima kita boleh skip lah, kita tak perlu buat. Okay. Di bawah ini adalah tips untuk mempercepatkan proses pencambahan. Kita boleh rendam biji benih satu malam sebelum kita tabur atas media tanaman. Okay. Biji benih yang baik akan mula bercambah dalam masa 2 hingga 4 minggu dengan penjagaan rapi, iaitu pokok tersebut dapat air yang mencukupi dan baja yang mencukupi. Pokok stroberi itu akan matang dalam masa 3 hingga 4 bulan. Dalam masa 3 dengan 4 bulan tu kita dah boleh lihat pokok stroberi mula menghasilkan bunga dan mula menghasilkan buah. Okay. Keberhasilan semaian
menggunakan biji benih adalah lebih rendah berbanding semaian melalui sulur anak daripada yang terhasil dari pokok induk. Okey. Hal ini demikian kerana terdapat banyak faktor yang boleh memberi kesan pada proses percambahan biji benih tersebut. Seterusnya adalah cara semaian dari sulur anak. Okay. Isikan pasu dengan media tanaman, kokopit ataupun sabut kelapa. Kedua, pindahkan atau letak sulur anak tu dalam pasu tersebut. Tetapi jangan potong batang ataupun stolon yang menghubungkan pokok sulur anak tu dengan pokok induk. Sebab pada peringkat awal sulur anak tu belum menghasilkan akar lagi. Langkah ketiga ialah setelah 2 minggu sulur anak tersebut boleh dipisahkan dari pokok induk. Jadi kita dah boleh potong batang ataupun stolon yang menghubungkannya dengan pokok induk. Sebab dalam masa 2 minggu tersebut sulur anak ataupun anak pokok strawberry tu telah pun menghasilkan akar. Jadi dia dah boleh independent. Langkah seterusnya ialah letak di tempat yang teduh tetapi terang. Sama macam cara semaian dari biji benih juga. Kita cari tempat yang sesuai. Contohnya di rumah hijau ataupun mana-mana tempat yang tidak menerima cahaya matahari secara terus. Jadi di bawah ini adalah informasi tambahan iaitu 1. Pokok induk boleh menghasilkan sekurang-kurangnya 2 hingga 4 sulur anak dalam tempoh sebulan. Okey, ini yang saya masukkan tadi. Cara semaian dari sulur anak. Kita masukkan sulur anak dalam pasu yang berlainan tetapi kita tak potong batang ini, stolon ini, kita tak potong. Kita tunggu 7 hingga 10 hari, lebih kurang 2 minggu, baru kita potong batang ini. Sebab pada masa itu anak pokok ni sudah pun menghasilkan akar supaya dia boleh hidup independen. Okey. Akhir sekali saya nak menjelaskan tentang penjagaan pokok strawberry. Okay, pokok strawberry perlu mendapatkan sekurang-kurangnya 5 hingga 6 jam pencahayaan. Tetapi macam saya cakap awal-awal tadi, elakkan letak di tempat yang mendapat direct sunlight. Kalau boleh letak dekat dalam rumah hijau ataupun mana-mana tempat yang sesuai. Kedua adalah siraman. Siraman ini mengikut jenis media tanaman macam saya cakap tadi, kokopit. Kokopit mempunyai keupayaan untuk mengekalkan air dengan tempoh masa yang lama. Jadi kalau guna kokopit sebagai media tanaman, mungkin kekerapan tu boleh dikurangkan macam selang sehari. Ataupun kita tengoklah kalau media tanaman tu dah kering, kita siram. Kalau media tanaman macam campuran tanah bersama kompos tu pun sekurang-kurangnya siram 2 kali sehari. Pastikan media sentiasa lembap, jangan kering sebab pokok strawberry memerlukan media yang lembap. Tetapi diingatkan juga jangan siram sampai media tanaman tu terlalu basah. Sebab kalau media tanaman tu terlalu basah, akar strawberry akan mula rosak. Seterusnya adalah pembajaan. Pembajaan perlu dilakukan sekurang-kurangnya 2 minggu sekali. Pembajaan penting kerana ia menggalakkan penghasilan bunga dan buah. Okay. Antara contoh-contoh baja yang dicadangkan adalah menggunakan baja organik ataupun baja AB ataupun baja NPK. Cari baja yang sesuai bagi varieti pokok strawberry anda.
Langkah penjagaan yang terakhir adalah pemangkasan. Pemangkasan perlu dibuat setiap bulan. Alasan sebabnya juga sama seperti pembajaan, iaitu kita nak menggalakkan penghasilan bunga dan buah. Okey. Pemangkasan. Buang daun-daun tua dan tinggalkan 7 hingga 9 daun. Kalau penghasilan suluh anak juga berlebihan, suluh anak tersebut juga boleh dibuang. Okey. Sekian, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Saya ingin memohon maaf atas kesilapan salah kata saya sepanjang perkongsian saya, dan juga saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada penonton Speaker Corners, pihak pematani dan juga Fakulti Pertanian kerana memberi saya peluang untuk menjadi panel untuk hari ini. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Okey. Terima kasih Ovia kerana memberikan perkongsian yang sangat menarik pada hari ini, iaitu strawberry tanah rendah. Umumnya ramai tahu yang strawberry biasa tanam di tanah tinggi, tapi tak sangka rupanya sudah dikomersialkan untuk ditanam di tanah rendah juga. Terima kasih, semoga perkongsian daripada Ovia menjadi bermanfaat pada semua penonton pada hari ini. Semoga kita bertemu di episod yang akan datang. Saya akhiri dengan pertanyaan tunjang kehidupan. Terima kasih.